Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Darurat diisytiharkan di Batu Sapi, pilihan raya kecil tidak diadakan. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi ditangguhkan ke tarikh lain selepas Yang di-Pertuan Agong memperkenan pelaksanaan darurat di kawasan itu bagi membendung wabak COVID-19. Permohonan pelaksanaan darurat itu dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas menghadap Seri Paduka di Istana Negara petang tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha berpuas hati dengan penjelasan Perdana Menteri yang menasihati baginda berkenaan cadangan itu. Perdana Menteri dalam amanat khas petang tadi menjelaskan pelaksanaan langkah berkenaan. Pada hari ini, saya telah diterima menghadap oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum nasihat Jemaah Menteri supaya Seri Paduka Baginda Tuanku mengisytiharkan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi bahagian pilihan raya Parlimen P185 Batu Sapi Sabah. Bertindak atas nasihat Jemaah Menteri, Seri Paduka Baginda Tuanku telah berkenan untuk mengisytiharkan darurat bagi kawasan Batu Sapi dan memasyhurkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 yang membolehkan pilihan raya kecil Batu Sapi dijadualkan pada 5 Disember 2020 dibatalkan dan ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditentukan kelak. Perdana Menteri memaklumkan pengistirahan darurat di Parlimen Batu Sapi itu hanyalah bertujuan untuk membatal dan menangguhkan PRK Batu Sapi demi melindungi nyawa rakyat. Peningkatan mendadak kes COVID-19 di Sabah selepas pilihan raya negeri September lalu telah diambil kira. Sehingga hari ini Sabah merekodkan 24,269 kes COVID-19 dengan 181 kematian. Kasihanilah mereka yang bertungkus lumus, bersengkang mata siang dan malam untuk melindungi nyawa kita. Jangan kita sia-siakan pengorbanan mereka ini. Berdasarkan faktor-faktor ini, Jemaah Menteri berpandangan pilihan raya kecil bagi bahagian pilihan raya Parlimen P185 Batu Sapi di Sabah ni wajarlah dibatalkan dan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang lebih sesuai, iaitu apabila pandemik COVID-19 ini berakhir. Katanya kehidupan penduduk di kawasan parlimen berkenaan tidak akan terjejas dengan peristirahatan darurat itu. Tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di Batu Sapi. Darurat diisytiharkan di bahagian pilihan raya Parlimen P185 Batu Sapi Sabah hanyalah bertujuan untuk membatal dan menangguhkan PRK Batu Sapi demi untuk melindungi nyawa rakyat. Kehidupan rakyat di Batu Sapi tidak akan terjejas dengan pengisytiharan darurat ini. Tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di Batu Sapi. Tak ada. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi, aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baru dan peraturan-peraturan serta SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang sedang pun berkuat kuasa di negeri Sabah. Muhyiddin memberi jaminan bahawa apabila pandemik COVID-19 berakhir, PRK Batu Sapi akan diadakan dengan kadar segera tertakluk kepada peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Saya bagi pihak Kerajaan Perikatan Nasional ingin memberikan jaminan bahawa apabila pandemik COVID-19 berakhir, PRK Batu Sapi akan diadakan dengan kadar segera tertakluk kepada peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Apabila PRK diadakan kelak,
para pengundi akan dapat melaksanakan hak demokrasi masing-masing dalam keadaan yang lebih selamat, aman dan tenteram. Keputusan itu turut diulas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kementerian Kesihatan daripada awal lagi kalau amat bimbang kalau ada pilihan raya ya sama ada PRK, PRN ataupun PRU. Jadi syor Kementerian Kesihatan dari dulu lagi kalau boleh elakkan pilihan raya. Jadi inilah pendapat daripada Kementerian Kesihatan dan juga selepas PRN Sabah contohnya kita lihat peningkatan kes dan juga isu-isu yang timbul, jadi meningkatkan lagi usaha kita untuk membendung penularan COVID-19. Jadi kalau boleh amat penting ialah untuk kita mencegah daripada satu lagi pilihan raya supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19 dalam negara kita. Kerajaan Sabah menyokong penuh keputusan menangguhkan PRK Parlimen Batu Sapi melalui pelaksanaan Perintah Darurat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkannya satu keputusan bijak memandangkan pandemik COVID-19 masih berlaku di Sabah dan mengancam kesihatan rakyat. Tegasnya, keperluan untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 dan melindungi rakyat jauh lebih penting. Haji Ji turut memberi jaminan bahawa Kerajaan Sabah melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi mengekang penularan pandemik itu. 2 kes kematian dan 387 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 2 kes kematian, 387 kes positif dan 3 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 387 kes positif baru yang dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 24,269 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 3 kluster baru itu adalah kluster Sabaru di Lahadatu, kluster Tomhe di Ranau dan kluster Garden di Tawau dengan keseluruhan 85 kes positif baru. Manakala 2 kes kematian di Sabah hari ini dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan melibatkan pesakit lelaki berusia 59 tahun dan pesakit wanita berusia 62 tahun. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 181 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, daerah Ranau kembali menjadi zon jingga dengan pertambahan kes baru hari ini. Katanya, kapasiti katil COVID-19 di seluruh Sabah kekal dengan 6,358 katil dengan peratus penggunaan 31.46%. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Nahaba dan Kampung Tegudon, Kota Belud mulai 20 November hingga 3 Disember membabitkan 1,740 penduduk. PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sandakan dan Kuartus Penjara Taman Wira Sandakan dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 3 Disember. IMM 13 kekal sebagai dokumen tunggal menggantikan sijil banci dan burung-burung. Pemberian IMM 13 selaku dokumen tunggal bagi pelarian Filipina di Sabah akan dilaksanakan secara berperingkat kepada pemegang sijil bancian dan sijil burung-burung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Ridzuan bin Muhammad Yusof berkata, ia seperti mana yang dinyatakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada 14 Jun lalu. Katanya sehingga 2016 ramai 136,055 orang pelarian Filipina direkodkan berada di Sabah berdasarkan hasil semakan silang yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Jabatan Imigresen Negeri Sabah dan Jabatan Ketua Menteri Sabah. Daripada jumlah tersebut, kerajaan mengklasifikasikan pelarian tersebut kepada 3 kategori, iaitu pemegang PAS IMM 13 sebanyak 51,645 orang, pemegang sijil bancian Pasukan Petugas Khas Persekutuan Sabah, Labuan atau pelarian tanpa PAS IMM 13 seramai 47,518 orang.
Dan 36,892 orang pemegang sijil burung-burung atau pelarian tanpa pas IMM 13. Muhammad Rizwan berkata demikian dalam jawapan bertulis terhadap soalan lisan Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Abko Tuaran dalam persidangan Dewan Rakyat Selasa lalu. Dalam soalannya, Madius meminta Perdana Menteri menyatakan berapa bilangan pelarian perang Filipina yang berada di Sabah pada ketika ini dan sampai bilakah mereka dibenarkan tinggal di Sabah. Rizwan memaklumkan pemegang IMM 13 perlu memperbaharui dokumen setiap tahun untuk memastikan mereka sah berada di negeri Sabah. Bagi pemegang IMM 13 yang tamat tempoh atau melakukan kesalahan jenayah, mereka akan diusir serta disenarai hitamkan. Jenazah Adun Bugaya selamat dikebumikan di Sempurna pagi tadi. Jenazah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Allahyarhamah Datin Manis Muka Muhammad Dara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Kampung Bugaya Sempurna pada 4.45 pagi tadi. Jenazah tiba di Sempurna dari Kota Kinabalu pada 3.30 pagi melalui jalan darat. Terdahulu jenazah dimandikan dan disolatkan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu pada 4 petang sebelum dibawa ke Sempurna. Upacara penguburan itu dijalankan dengan kehadiran sebilangan ahli keluarga. Dalam pada itu, anak arwah Faradiba Sabardin mendedahkan ibunya menghidap pelbagai komplikasi penyakit termasuk darah tinggi, kencing manis, tumor dan baru-baru ini menjalani pembedahan lutut selain masalah buah pinggang. Bagi Faradiba, ibunya itu seorang yang kuat semangat dan positif kesihatannya boleh beransur pulih bagi membolehkannya mengangkat sumpah sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Bugaya sekaligus berbakti kepada rakyat. Manis Muka 65 tahun yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Bugaya pada pilihan raya Negeri Sabah 26 September lepas meninggal dunia pada 1.36 tengah hari semalam di Hospital Gleneagles Kota Kinabalu. Bergiat aktif dalam bidang politik sejak 1985, Manis Muka pernah memegang beberapa jawatan seperti Ketua Wanita UMNO bahagian Sempurna dan selepas itu Ketua Wanita Parti Warisan Sabah Sempurna. Manis Muka meninggalkan suami Datuk Sabardin Omrah 76 tahun serta 13 anak, 7 lelaki dan 6 perempuan berumur antara 26 tahun hingga 49 tahun. Kerajaan perlu mempertingkatkan pembelian aset dan pembinaan makmal kesihatan di Sabah untuk mengelakkan keputusan ujian sampel COVID-19 tertangguh. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, Sabah menerima di antara 4,000 hingga 7,000 sampel sehari. Namun, kapasiti 3 makmal ujian COVID-19 peringkat Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction RT-PCR tidak mampu menampung. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasan bajet 2021 di sidang Dewan Rakyat. Madius turut memaklumkan bahawa penggerak utama ekonomi Sabah ialah sektor pelancongan. Oleh itu katanya, keupayaan melaksanakan uji kaji COVID dengan pantas, cepat dan tepat sangat kritikal untuk pemulihan sektor tersebut. Madius turut mencadangkan agar kerajaan memansuhkan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang ditubuh semula dengan peruntukan 85.5 juta ringgit dalam pembentangan Belanjawan 2021. Katanya, kerajaan sepatutnya mengutamakan keperluan mendesak negara yang kini tidak terkecuali mendepani cabaran era pandemik COVID-19. Eskom menubuhkan pasukan petugas Bantras jenayah di laut. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, menubuhkan pasukan petugas bagi membanteras kes samun dan rompakan laut di perairan Zon Selamat Timur Sabah, Zon. Komander Eskom, Datuk Ahmad Fuad Othman berkata operasi khas turut dijalankan selaras dengan penubuhan pasukan itu. Ahmad Fuad berkata beberapa kejadian samun dan rompakan laut dilaporkan di perairan Zon termasuk di Lah Datu, Kunak, Sempurna sejak kebelakangan ini. Justeru, pasukan petugas ini ditubuhkan untuk membanteras kes sedemikian. Ketika dihubungi bernama, katanya Eskom tidak akan berkompromi dengan kegiatan seumpama itu yang menjejaskan keselamatan komuniti maritim di Zon.
Beliau juga berkata pasukan petugas yang digerak atur hari ini berjaya menahan 3 suspek lelaki warga Filipina berumur lingkungan 18 hingga 30 tahun di perairan Pulau Bumbum Sempurna. Mereka dipercayai terlibat dengan kes rompakan laut di Lahad Datu baru-baru ini. Katanya pada 9.30 pagi tadi berlaku kejar-mengejar antara bot suspek dan pasukan polis marin diterajui Eskom, namun bot suspek terbalik selepas terlanggar bot PPM yang cuba memintasnya. Akibatnya semua suspek cedera ringan. Ahmad Fuad berkata penahanan kesemua suspek turut membawa kepada rampasan barang termasuk 2 enjin bot yang dilarikan dalam rompakan laut di Lahad Datu. Eskom kini menyiasat sama ada suspek berkenaan turut terlibat dalam kejadian rompakan bagang berampiran Pulau Burung di Kunak. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saripon.